الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan seluruh para pegawai masjid, yang saya muliakan dan saya hormati tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini yang sepatutnya mengajar ialah Fadilatul Ustaz Muhadir, namun beliau mungkin tak dapat hadir. Maka saya pada pagi ini macam biasalah, guru ganti. Macam biasa. Walau bagaimanapun tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya difahamkan tuan-tuan belajar kitab akidah, Aqidatul Awam. Namun yang itu teruskanlah dengan Fadilatul Ustaz Muhadir. Dan saya nak sambung tajuk yang saya bawa dulu pada tuan-tuan dalam dewan, iaitu tasawuf amali. Dan untuk pagi ini sambungannya di bawah tajuk ia bagaimana bertasawuf. Ia bagaimana bertasawuf. Tasawuf amali yang kita bahaskan sebelum daripada ini ialah, iaitu amalinya ialah secara praktikal. Kerana di sana ada teori dan ada praktikal. Dan tasawuf itu sendiri sesuatu yang membahaskan soal hati. Dan bila mana berbicara tentang hati, ianya lebih kepada rasa. Dan insyaAllah pada pagi ini kita teruskan lagi tuan-tuan sekalian, supaya bila mana tuan-tuan belajar tasawuf, dengan mana-mana guru sekalipun, cuma cabaran dalam ilmu ini ada beberapa cabaran. Saya kadang-kadang rasa seronok tengok tuan-tuan dan puan-puan semangat mengaji. Semangat dia. Terus sambil-sambil dia datang. Semangat belajar. Alhamdulillah, rezeki yang Allah bagi di saat akhir umur kita. Yang muda ni lama lagi lah. Sahabat saya yang muda kat depan ni, yang majoritinya kita ni dah pencet majoriti. Maka di saat-saat akhir umur ini Allah bagi rezeki duduk dalam rumah Allah, belajar tentang mengenal Allah, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Ini satu rezeki. Betul ya? Nak rezeki apa lagi? Rasa-rasanya nak apa lagi? Nak rumah sebuah lagi ke? Nak melancong ke mana-mana lagi? Tak apalah, teruskanlah yang itu, tak ada masalah juga pun. Tapi tidak ada satu rezeki yang paling bernilai di saat akhir umur, sementara bertemu dengan Allah. Makin hari makin dekat dengan Allah, makin banyak duduk di dalam rumah Allah, makin banyak berbicara tentang Allah, makin banyak muhasabah diri, bagaimana kita nak menjawab persoalan di hadapan Allah. Itu satu rezeki. Cuma cabaran di akhir zaman ini, sebagai orang yang ahli ilmu, yang minat kepada ilmu, yang pertama sekali iaitu dari sudut memilih guru. Guru-guru ni nak kena teliti juga. Dari sudut mana? Dari sudut keperluan ilmu yang tuan-tuan nak untuk jawab depan Allah, untuk bertemu dengan Allah. Kadang-kadang orang minat ilmu, tapi ilmu yang jauh dari membawa diri kita kepada Allah. Bukan tak bermanfaat, ada manfaatnya. Cabaran yang kedua ialah bila mana kita dah betul mendapat guru yang benar untuk membawa kita kepada Allah. Cabaran kedua, bagaimana beradab dengan guru-guru yang membawa diri kita kepada Allah, yang menyebabkan kita kenal Allah. Yang ini memang cukup-cukup dijaga. Ada satu kata-kata seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia kata, "Idza kharaja al-murid
anil adab yarji'u haitsu kan. Apabila seseorang murid itu terkeluar daripada adab dengan gurunya, ia menyebabkan dengan guru itu dia kenal Allah, dengan guru itu dia dekat kepada Allah, dengan guru itu dia rasa tambah iman dia kepada Allah. Tapi idza kharaja al-murid anil adab, apabila seorang murid itu terkeluar daripada adab, yarji'u haitsu kan, dia akan dikembalikan sebagaimana dia dulu. Siapa dia dulu? Jahil. Siapa dia dulu? Jauh dengan Allah. Siapa dia dulu? Tidak cukup kuat iman dia, kekuatan dia kepada Allah. Tak apalah, saya nak cerita sedikit cabaran dalam suasana yang semangat. Okey ya. Yang ketiganya ialah bagaimana membawa ilmu itu kepada nur. Yang saya berbicara ni bukan ilmu. Ini usaha untuk membawa diri kepada ilmu. Yang tuan-tuan cantik-cantik itu bukan ilmu. Habis yang mana lagi ustaz ilmu? Saya rasa ni dah ilmunya, rasa-rasa dah banyak dah cantik. Ke tak ada ilmu lagi? Bukan. Ya, kerana di sana dia panggil hakikat ilmu. Inilah yang akan merubah diri saya, diri tuan-tuan menjadi hamba kepada Allah. Kalau sekadar hakikat pengetahuan, ramai orang berpengetahuan di akhir zaman ini. Bahkan kita tengok dia menulis, subhanallah, panjang, tak sempat nak baca tulisan dia dalam WhatsApp tu. Lepas ni menulis lagi kan? Hari ni datang mengaji yang sekian-sekian tulis post kongsi. Kita kata ya Allah, banyak yang ilmu dia, baru sekejap aja mengaji dah mampu menulis dah. Betul? Adakah itu ilmu? Itu sekadar maklumat. Orang lain pun tahu mungkin lebih banyak pada kita. Tapi bagaimana ilmu? Sebab tu Imam Syafi'i guru dia, Imam Waqi' Ibn Jarrah, ya. Tuan-tuan sedia maklum dah ni cerita ni mukadimah sikit lah kan. Guru ganti pun kena ada mukadimah juga sikit-sikit. Tapi nak bagi tahunya, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jadi berdoalah kepada Allah setelah kita belajar, maka Allah tukar segala maklumat yang kita dapat ini kepada cahaya. Ia akan menetap dalam hati saya, hati tuan-tuan. Dengan hati yang bercahaya inilah yang akhirnya akan menambahkan iman, menambahkan gerun, menambahkan takut, menambahkan ibadah kita kepada Allah. InsyaAllah ya. Itu sedikitlah untuk diri saya. Uzakiru nafsi wa uzakirukum antum anfusakum. Ya, sekadar saya ingatkan pada diri saya, ya, pada diri tuan-tuan dan puan-puan. Baik, insyaAllah kita sambung tajuk yang lalunya, tasawuf amali, tetapi di bawah tajuk kecil, bagaimana bertasawuf. Tasawuf ni penting tuan-tuan. Kerana apa? Kita belajar tauhid. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah belajar dulu, rasa di sini dah khatam dah dengan Ustaz Dasuki dulu, rasa-rasanya hakikat tauhid dan tasawuf, kitab Kiai Haji Muhyiddin Wali. Ingat lagi tak? Macam tak tahu je. Tuan-tuan ada kan mengaji dulu? Ke ni kelas lain? Oh, yang Ustaz Dasuki hari kami tu kelas apa? Bersihkan diri. Tak, yang sebelum tu. Yang ni kitab baru lah kan? Yang sebelum tu? Ke semua pelajar-pelajar baru ni? Okeylah, tak apa. Ada seorang ulama, Kiai Haji Muhyiddin Wali. Kan dia ada satu buku dia, hikmah tauhid dan tasawuf. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan, para alim ulama ini biasanya kalau dia membicarakan soal tauhid, dia kena gabungkan dengan tasawuf. Kenapa? Kerana tauhid yang tuan-tuan belajar itu dinamakan tauhid nazari. Yang tuan-tuan sekarang ada baca Aqidatul Awam, itu adalah perbahasan tauhid secara nazari. Apa makna secara nazari? Secara teori. Dari sudut mana dibahaskan tauhid itu? Dari sudut pemahaman akal. Ya, dengan dalil akalnya, dengan dalil Quran yang difahaminya dengan akal. Adapun tasawuf ini akan menukar pemahaman akal itu kepada rasa. Kerana tasawuf berbicara dengan hati. Bahkan akidah yang kita bahaskan itu, keimanan yang kita bahaskan itu akan bertapak di hati, tidak akan berpegang dan bertapak di akal. Jadi mungkin Ustaz Muhammad dah bagi tahu kan, yang dibahas dalam kitab itu dari sudut mana perbahasannya? Dari sudut pemahaman akal. Dan selama mana ilmu itu pada pemahaman akal, ia adalah teori.
Selama mana ilmu pada tahap pemahaman akal. Yang ni tuan-tuan, kita bahas sudut agama ya. Nanti bahas sudut ilmu lain mungkin tak bertepatan, tapi dari sudut agama, selama mana pemahaman tuan-tuan terhadap satu-satu ilmu secara akal, sebelum dia membawa ilmu itu kepada hati dengan rasa keimanan kepada Allah, rasa kegerunan kepada Allah, rasa keagungan Allah, rasa kebijaksanaan Allah, maka dia kekal sebagai teori. Maka bagaimana ilmu akidah yang kita bahaskan itu untuk dibawa kepada hati? Maka kena belajar ilmu tasawuf untuk dibersihkan hati. Dan insya-Allah saya baca di sini tuan-tuan ya. Adapun bagaimana bertasawuf? Tasawuf adalah sebuah program tarbiyah yang tugasnya adalah mensucikan jiwa dan mengubat seluruh penyakit yang kerap menghalang manusia daripada Allah, serta meluruskan kebengkokan jiwa dan perilaku dalam perkara yang berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah, kepada sesama manusia dan diri sendiri. Jadi tasawuf ni tuan-tuan satu program. Kalau kita nak, ini bahasa baru lah ya. Bahasa baru, kena guna bahasa lama. Bahasa lama yang kita kuning kan. Biasanya kita kata satu program. Kan Allah kan ada susun program. Ada terasa tak program yang Allah susun? Ada program harian, ada program mingguan, ada program tahunan. Ini bahasa baru ya. Kena guna aktiviti. Atau namanya ibadah. Ada ibadah harian, sembahyang 5 waktu. Ada ibadah mingguan, khususnya orang lelaki solat Jumaat. Ada ibadah yang bulanan, bulan tertentu aja ada, iaitu puasa, haji. Ada ibadah tahunan, haji. Ini program yang Allah susun. Maka di sana ada satu ilmu untuk memprogramkan kita dari sudut tarbiyah. Kita sebenarnya kena dididik. Sebagaimana tuan-tuan didik anak tuan-tuan, saya didik anak-anak saya. Kita ni siapa yang didik? Satu, didik nak jadi apa? Maka di sana ada ulama melalui Islamnya, Islam mendidik kita dengan program tarbiyah. Baik, ini semulakan sedikit lah ya. Kemudian tarbiyah yang tugasnya untuk mensucikan jiwa. Kadang-kadang hati saya, hati tuan-tuan banyak lagi kekotoran. Ada rasa tak? Ada lagi tak hasad? Ada lagi tak riak? Ada lagi tak sombong? Ada lagi tak kedekut? Ada. Pemurah ada? Ada juga. Kedekut ada? Ada juga. Yang mana satu ada? Dua-dua ada. Jadi nak masuk surga ke nak masuk neraka? Tak tahulah, dah dua-dua ada. Pemurah pun ada, kedekut pun ada. Nak masuk surga pun tak tahu. Tak ada lah kata tu bahasa bercakap ya. Untuk sucikan jiwa saya. Ada lagi tak sekarang ni sembahyang tak khusyuk? Ada. Dah umur berapa dah? 60. 60 pun tak khusyuk lagi. Mana boleh cuba 60 dah? Ya kalau umur 20, umur 18, umur 15 tu baru boleh cuba-cuba. Cuba lagi lah, cuba lagi. Dah umur 60 nak cuba-cuba lagi. Tapi masalah apa sebenarnya? Bukan masalah umur, masalah hati. Yang ni. Hati yang bagaimana? Hati yang masih dalam kekotoran. Maka hati itu perlu ditarbiyah. Jiwa itu perlu dididik. Dan seluruh penyakit-penyakit dia untuk mensucikan penyakit. Rupanya saya dengan tuan-tuan masih ada penyakit. Kalau tak khusyuk, apa penyakit dah tu? Tak khusyuk, bahasa lain. Bahasa lainnya apa? Lalai. Kalau dalam sembahyang masih lalai, masa baca Quran masih lalai, masa berdoa masih lalai, masa mana yang tak lalai? Masa makan. Ya. Betul, samalah saya pun. Ustaz pun lalai juga. Ayolah. Kita kan manusia biasa. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan, masa sembahyang pun lalai, masa baca Quran pun lalai, masa mana? Masa berzikir pun lalai, masa zikir. Apa makna zikir? Zikir tu ingat. Pun lalai juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rupanya mulut aja subhanallah. Hati ni kat desko dah. Hati ni kat mana dah? Yang peminat bola hati kat stadium.
Kalau berzikir pun lalai, masa mana lagi? Cuba tuan-tuan bagi tahu satu masa. Masa rukuk pun lalai, masa sujud pun lalai, masa berdoa pun lalai. Masa mana saya tak lalai? Masa minum teh petang-petang tak lalai. Allah. Saat ini peluang saya tanya tuan-tuan, okey lah kan? Maka kalau tuan-tuan tanya saya sama juga pun. Masa sujud lalai, la haula wala quwwata illa billah. Sembahyang 2 rakaat pun lalai. Berapa masa 2 rakaat? 5 minit. 5 minit pun tak mampu bertahan untuk Allah. Ada berapa masa tuan-tuan nak ambil? Yang inilah program. Umumnya saya dengan tuan-tuan perlu masuk satu program. Program apa? Program tarbiyah. Tapi kena ada ilmu apa? Ilmu tasawuf. Baik, lihat. Dan ilmu tasawuf ini juga program untuk meluruskan kebengkokan jiwa. Allah, kadang-kadang jiwa saya masih bengkok, masih tak lurus. Jiwa yang masih meracau ke bahasa pun boleh guna pakai. Jiwa yang tak tentu. Kejap okey, kejap tidak. Betul kan? Kejap tenang, kejap gelisah. Apa yang masalah lagi gelisah? Saya ni tak tenang, Ustaz. Apa masalahnya tak tenang? Cucu dah ada, suami dah ada. Ya, ada suami lah. Dah jadi nenek dah, tak tenang lagi. Tuan-tuan dah jadi atuk dah ya? Tak tenang lagi. Masih tak tenang. Ada waktunya gelisah. Ada waktunya ya Allah lalai. Ada waktunya tak tahu apa yang kita nak sebenarnya. Betul kan? Ada orang nak masuk syurga, umur dah 60, tapi masjid tak datang-datang lagi. Kata nak masuk syurga, umur dah 60, 3 tahun lagi matilah. Tapi masjid tak nampak-nampak lagi. Apa yang dia nak sebenarnya? Tak tahu, jiwa dia bengkok, jiwa dia tak lurus, jiwa dia ada satu masalah. Apa lah tuan-tuan, nanti lambat pula. Ni baru mukadimah. Saya baca cepat sikit ya. Maka seluruhnya itu akan dibetulkan untuk apa? Untuk memperbetulkan hubungan manusia kepada Allah. Itulah tasawuf. Nak betulkan, nak luruskan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia, serta hubungan kita dengan diri kita sendiri. Tuan-tuan, orang ni kalau dia dah tak amanah dengan diri dia, mana mungkin dia amanah dengan orang lain? Diri dia pun dia zalim, mana mungkin dia akan adil dengan orang lain? Diri dia pun dia khianat. Betul tak? Ya ke Ustaz, saya khianat diri saya. Yalah, kalau dah buat dosa, khianat lah. Sebab tu dosa itu satu pengkhianatan terhadap diri dan Tuhan. Diri Allah bagi amanah. Mulut Allah bagi boleh bercakap. Orang lain nama dah tak boleh bercakap. Namanya bisu. Kita boleh bercakap. Tiba-tiba dengan sebab kita boleh bercakap ni, ini amanah daripada Allah. Tiba-tiba kita mengumpat. Maka itu satu pengkhianatan terhadap diri kita. Dengan sebab kita mengumpat, itu dosa besar. Kalau tak sempat taubat, kita mati kita. Malam ni kita dikuburkan. Malam ni Allah seksa kita. Ya? Dengan sebab mengumpat ni. Kenapa? Jadi dengan sebab itulah kita khianat diri sendiri. Maka ilmu tasawuf mengajar kita bagaimana berhubung dengan Allah, bagaimana berhubung dengan orang lain, bagaimana berhubung dengan diri. Dari sudut mana perhubungan itu? Secara rasa. Berhubung dengan hati. Kau tak pernah berhubung dengan seseorang dengan hati? Jauh di mata, dekat di hati. Itu perhubungan hati. Dengan apa? Dengan rasa. Hari ini tuan-tuan, orang hilang rasa hormat sesama sendiri. Hilang tuan-tuan. Hari ini orang peduli apa dengan orang lain? Orang tua umur berapa? 60 ke 70 peduli apa? Kan orang muda-muda sekarang ni kan? Kita dulu jumpa orang lama-lama, subhanallah, hormat orang lama. Orang sekarang ni peduli apa dengan orang lama? Nampak tak? Ni makcik-makcik ni peduli apa dengan makcik ni? Dan orang dunia hari ini tanpa rasa, hilang rasa sayang, hilang rasa hormat pada orang lama-lama. Kan dunia ni masih bertahan sebab orang lama. Tahu kan? Kenapa dunia ni masih bertahan? Yang pertama sebab bayi-bayi kecil. Yang kedua sebab orang lama ni lah. Kenapa orang lama ni? Kerana orang lama lebih banyak sujud nak banding dengan kita. Ni ustaz-ustaz ni yang muda-muda macam saya ni, nampak muda ke?
muda sikit lah pada tuan-tuan kan. Kadang-kadang bercakap aja lebih. Saya lah tuan-tuan ya, cakap aja lebih. Tapi dari segi ibadah, sudah tentu tuan-tuan lebih banyak ibadah. Kerana tuan-tuan sujud pada Allah lebih awal pada saya. Ni makcik-makcik ni. Tapi dunia hari ini dia tak peduli siapa sujud lama, siapa ilmu banyak, siapa pengalaman banyak, tak peduli. Kenapa? Kerana hilang rasa dalam diri. Wallah alam. Yang keduanya, tasawuf juga sebuah metode tarbiyah ruhiyah. Yang tadi tasawuf ini, bagaimana bertasawuf? Dia adalah suatu program tarbiyah. Tasawuf juga satu kaedah, metodologi tarbiyah ruhiyah. Kita ada roh kan? Punya roh ini perlu dididik. Roh ini jangan dibiarkan. Memang kita hidup dengan roh. Kita pun tahu tanpa roh kita akan mati. Tapi roh ini umur-umurnya dia telah tenggelam di dalam alam fizikal. Roh bukan alam fizikal. Dia panggil alam mulk, alam zahir, jasad. Tapi bila mana roh dah berada dalam jasad, roh terpengaruh juga dengan jasad. Sedangkan roh ini ada satu kemampuan di luar daripada jangkauan yang kita faham. Roh tak tidur, roh tak hancur. Roh ini dia ada satu pandangan yang namanya yang kita sebut mata hati. Maka roh ini mampu memandang. Dia panggil pandang tembus. Ini bahasa-bahasa penulisan. Bahasa Arab dia panggil kasyaf. Saya ada roh, tuan-tuan ada roh. Tapi saya dengan tuan-tuan sampai hari ini pun tak pernah merasai pandangan kasyaf, iaitu pandangan dengan mata roh. Kerana roh ini tidak ada sempadan roh. Bahkan kalau dia keluar, dia nak pergi Mekah, tak sampai 1 minit pun dia boleh pergi. Ini roh. Lepas tu kadang-kadang mimpi, baru tidur 1 minit dah sampai kampung. Betul? Kita tengok duduk rumah. Ada orang tengok duduk kat Mekah. Ada orang bila mana dia tidur saja, roh dia sembahyang di Madinah. Pernah? Okey dah tu, pergi sembahyang kat Madinah. Ni ada roh, tiba-tiba dia tidur, tengok roh dia duduk kat zoo. Tengok, sebab dia minat pergi zoo. Kemudian kena kerja kat harimau, balik-balik penat dia bangun-bangun. Tengok roh. Kenapa begitu? Kerana tengok dia didik roh tu bagaimana. Kalau tuan-tuan selalu datang masjid, bila mana tuan-tuan tidur, roh akan pergi ke masjid. Bila mana tuan-tuan rindu di Mekah, rindu Mekah mana? Tuan-tuan tidur saja dia akan pergi ke Mekah. Kalau tuan-tuan didik dia dengan baca Quran, bila mana tuan-tuan tidur saja, puan-puan tidur saja, dia akan bangun baca Quran. Kerana dia tidak tidur. Apakah tuan-tuan pernah merasai semua itu? Ada yang rasa, ada tak pernah rasa. Yang tak pernah rasa itu bagaimana? Kerana roh itu tidak dididik. Maka ilmu apakah untuk mendidik roh? Ilmu tasawuf. Dia satu metode, satu kaedah. Dia tarbiyah ruhiyah dan perilaku yang membawa manusia mencapai tahap ihsan. Jadi tuan-tuan banyak kali dah tuan-tuan duk mengaji, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah faham. Cuma untuk mencapai tahap itu, saya pun banyak kali dah dengar, tuan-tuan pun banyak kali dengar, tidak akan sempurna diri saya dengan tuan-tuan sebelum saya dengan tuan-tuan mencapai satu yang dinamakan maqamul ihsan. Ya, kita ni duduk maqam apa ni? Kedudukan kita ni sekarang ni bagaimana? Sama juga kalau kita tanya, di mana duduk kita hari ini? Ahli syurga atau ahli neraka? Ahli taat atau ahli maksiat? Ahli ibadah atau kita ni ahli apa? Apa kita sekarang ni? Kan di sana ada dalam Quran kita baca ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Ada orang ni kedudukan dia ahlul taqwa. Ada orang ni kedudukan dia ahlul maghfirah, sentiasa dalam keampunan Allah. Ada orang ni jadi ahlul Quran. Satu sabda Nabi kata ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran adalah ahli Allah. Tuan-tuan ni ahli apa ni? Tapi di sana dia dinamakan ahlul ghaflah. Manusia yang ahli lalai. Ya, ahlul maksiat. Ada manusia ni ahli maksiat. Kita ni duduk di mana duduk kita ni? Itu disebut ahli. Ada perkataan satu lagi dipanggil maqam. Ada orang berada di maqam sabar. Dia berada pada maqam sabar.
Ni saya urai umum ya, umum. Kalau nak mengaji kitab cara dia lain. Ni dipanggil apa? Sembang santai kan? Okey lah kan? Dia kena ada juga. Dia kadang-kadang ustaz tak datang ni bagus juga lah. Ya ke bagus? Selalunya kena fokus pada kitab ni, kena cantik. Kitab kena cantik tau. Walaupun dah faham cantik. Dia panggil dhabit. Karena masa akan datang kita akan mengajar. Yang kita mengajar tu yang kita tulis tu lah. Yang dalam buku tu boleh baca bila-bila. Tapi bila mana ustaz tak datang bagus juga. Ustaz ganti datang dia bagi santai, sembang santai. Relax je kan? Ke berat juga? Lagi berat? Santai. Okeylah. Maqamus sabar. Ada orang yang telah berada pada kedudukan sabar. Ada orang kejap sabar, kejap tak sabar. Kejap tak sabar-sabar. Maqam apa lagi? Jadi yang kata-kata akhir sekali sempurnanya saya, sempurnanya tuan-tuan. Boleh faham je nanti orang tanya pula, ustaz kita ni sempurna ke? Orang kata kita ni kurang. Baik, kalau saya tanya lagi sekali, tuan-tuan masih keliru. Kan? Kita kan manusia ustaz, banyak kekurangan. Kenapa pula kata sempurna? Saya tanya soalan boleh ya? Saya jawab, jangan risau. Manusia ni sempurna tak? Ha? Tak kira fizikalnya apa, semua sekali. Manusia ni sempurna tak? Ke baru nak fikir? Nanti ustaz saya nak fikir sekejap. Tuan-tuan, manusia ni adalah sempurna. Dari sudut mana? Dari sudut manusia ni adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Tuhan itu maha sempurna. Maka sesuatu yang sempurna itu mencipta yang sempurna. Ya. Sebab tu manusia walaupun banyak kerja, tak perlu tambah 2 lagi tangan, 3 lagi tangan. Macam dunia ni tuan-tuan. Dunia ni apa siapa cipta? Allah cipta. Maka Tuhan yang sempurna mencipta sesuatu yang sempurna. Sebab tu perjalanan alam ini subhanallah. Dengan hujan, dengan panasnya. Sekarang ni panas sikit kan? Tahu tak kenapa panas? Sebab tuan-tuan pernah merasa sejuk. Ketawa. Orang yang pernah rasa sejuk, maka dia tahu panas. Itulah kesempurnaan. Tapi panas sikit Ustaz. Okeylah, sebab tuan-tuan sejuk banyak kan? Dalam rumah aircon, kereta aircon, masjid aircon, surau aircon. Bagus tak untuk kesihatan? Tak bagus, maka Allah hantar panas sikit-sikit je kan? Kena pasal aircon juga ni. Allah. Maka manusia ini sempurna kerana adalah hasil tangan Tuhan yang sempurna. Kalau bahasa, bercakap pada bahasa. Tapi oleh kerana manusia itu makhluk ada kekurangan atas nama makhluk. Tapi atas nama ciptaan Tuhan sempurna. Pada matanya, pada wajahnya. Itu Ustaz yang kita kata yang orang-orang yang tu ada hikmah Allah. Itu diri dia dengan Tuhan. Ada rahsia yang Allah simpan untuk diri dia. Mungkin dengan sebab itu Allah ke syurga dia, bawa dia ke syurga. Okeylah tuan-tuan ya. Maka ada satu maqam yang akan membawa kita lebih sempurna dari segi nilainya, dari segi kedudukannya, yang namanya maqamul ihsan. Yang maqam ihsan ni, yang subhanallah, kalau saya rasa kalau saya ulang lagi sekali lah, mungkin ulangan ini yang ke-100, yang ke-1000 dah mungkin. Sebab saya yakin tuan-tuan pun mengaji sebelum ni. Tapi satu makna yang sukar untuk saya dan tuan-tuan faham dan kita terjemah. Anta'budallah ka'annaka tara. Hendaklah kamu sembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Sedangkan kita belajar secara akidah i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah, kan? I'tiqad ahli-sunnah wal jamaah, tidak ada manusia di dunia ini yang mampu melihat Allah kecuali Rasulullah. Tidak ada seorang pun manusia atas muka dunia, sahabat ke dia, wali ke dia,
ketua wali ke dia, orang soleh ke dia, tahu ke dunia, sementara berada di dunia tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah kecuali Rasulullah pada Isra dan Mi'raj. Itu pun dibahaskan lagi, adakah Rasulullah tengok dengan mata, biji mata yang ada ini, ataupun dengan mata hati. Itu dibahas, tak apalah itu. Tapi kenapa pula Nabi kata kalau kamu nak mencapai satu makam yang namanya ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Dengan apa itu tuan-tuan? Maka nampak di sinilah dinamakan, ulama kata musyahadah. Musyahadah itu syuhud. Apa makna syuhud? Penyaksian dengan hati. Bila mana kita berdepan dengan Allah, hadir satu rasa penyaksian dengan hati. Di hadapan kita dirasa keagungan Tuhan. Karena kita sedang sujud kepada Tuhan, rasa kebijaksanaan Tuhan. Maka rasa itu bagaimana? Tidak ada selain daripada ilmu yang namanya tasawuf. Tuan-tuan tak akan sampai, walaupun tuan-tuan faham 10 buah kitab akidah, tetapi kalau tidak bertasawuf, tuan-tuan tidak akan mampu merasai keagungan Tuhan. Ada satu kisah, ini kisah lama lah tuan-tuan dalam kitab-kitab. Ya, ada seorang ulama besar. Ya, anak dia balik daripada pengajian, hebat ilmunya. Maka dia minta anak dia mengajar. Maka anak dia mengajar. Orang yang mendengar ni tak ada rasa pun. Maka dia pun ayat. Balik dia kata, wahai ayah pula lah mengajar. Saya mengajar macam-macam ilmu, tak ada apa ni. Maka ayah ini turun. Ayah dia cerita pasal bagaimana cara nak rebus telur. Ya, bagaimana keadaan telur ni bila mana dia berada dalam periuk, di bawahnya ada api. Periuk tu pula ada air pula makin mana menggelegar. Bila mana dalam tengah-tengah cerita tu pensan beberapa orang. Itu kehebatan ayah. Kerana ayah dia berbicara dengan rasa. Ya, kalau telur dengan api yang ada ni, dia boleh jadi itu. Tuan-tuan macam mana? Tapi kita tak rasa apa kan? Saya tak rasa apa, usah cerita pasal telur rebus. Saya rebus telur, saya makan. Ada orang ni tuan-tuan, dia berbicara dengan akal, ada orang berbicara dengan rasa. Ada orang mendengar dengan akal, ada orang mendengar dengan rasa. Maka bagaimana untuk merasai segala apa yang kita bincang tentang Allah itu wujud? Tuan-tuan rasa tak kewujudan Allah? Berbahas tentang Allah itu wujud, tetapi anda tak rasa kewujudan Allah. Ada rasa tak? Itu yang elok-elok dia mengumpat tu. Macam contohlah tuan-tuan sekalian, macam kita tengok TV lah, cerita apa? Smackdown lah. Tahu tak ni? Tak tengok? Puan-puan, ini bukan puan-puan kalau tengok. Mana boleh? Tuan-tuan tahu tak Smackdown tu apa? Gusti tu. Saya ingat guru saya, Allah yarham dulu, Tuan Guru Haji Daud. Tuan Guru saya dulu, tuan-tuan, dia minat Gusti. Kalau malam Gusti, kita kat pondok ni duduk tunggu. Tuan Guru gitu. Tuan Guru pukul 11 baru dia datang. Tapi dia tak, kita takut nak tanya dia tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu dia, kadang-kadang kita duduk tengok cerita, tengok TV, kita rasa tak kewujudan Allah. Kan semua kalau tengok TV 1 jam, 2 jam, tukar cerita lain pula 3 jam. Kemudian program memasak pula kan. Ada rasa tak kewujudan Allah? Tuan-tuan duduk tengah bawa kereta, ada rasa tak kewujudan Allah? Puan-puan duduk memasak, ada rasa tak? Rasa. Tahu lain, rasa lain. Macam saya, puan-puan ni, tahu tak kita akan mati? Tahu, ada rasa. Rasa nak mati. Ada rasa? Ke rasa lama lagi? Ini rasa. Dan rasa inilah yang baiklah, yang keduanya, tasawuf memiliki yang ketiga. Tasawuf memiliki madrasah sebagaimana tempat untuk melaksanakan program penyucian serta pelurusan ini. Memiliki perbahasan utama yang wajib diketahui, metod yang harus dilaksanakan, dan memiliki fasa-fasal peringkat yang harus dilalui.
Ini saya baca sebentar lalu tuan-tuan dulu. Saya ingat lagi ya. Dulu kita bahas tauhid amali, tauhid praktikal. Ini kita nak masuk satu perbahasan untuk persiapan kepada praktikal. Maka kalau tuan-tuan dah belajar tasawuf, tuan-tuan dan puan-puan nak kena ada satu madrasah. Tujuan apa madrasah itu? Madrasah itu tempat untuk kita latih diri dengan ilmu itu. Sebab tu tuan-tuan, zaman dulu ramai kita dengar anak murid ni ya, yang ada jadi ulama, yang ada jadi wali, yang ada jadi soleh. Kenapa anak murid ni bagi begini? Kerana guru tu dia dah wali dah, dia dah soleh dah. Maka dia buat satu madrasah. Dia pun duduk di situ, anak murid dia duduk di situ. Ketika itulah dia boleh tengok anak murid dia ni solat jemaah ke tidak, mengaji Quran ke tidak, berzikir ke tidak. Dia pantau anak murid dia. Berbeza dengan sekarang. Tadi saya tak bertanya para alim ulama, kenapa sekarang tuan-tuan kita dah tak dengar dah madrasah-madrasah, universiti yang mengeluarkan para wali, ulama. Kita ingat dulu sistem pondok, minta maaf saya cerita sikit tuan-tuan. Sistem pondok zaman dulu, ada seorang tuan guru, maka bila mana anak murid pondok ni habis tempoh mengaji dia 10 tahun, 15 tahun, bukan sikit-sikit pengajian dia, maka dia keluar balik, dia boleh buka satu pondok, maka ribuan pula anak murid dia. Yang dia pula pergi ke sana, tuan-tuan kan, buka pondok, ribuan pula anak murid dia. Tapi sekarang adakah berlaku sedemikian? Contoh yang balik Mesir ramai, yang balik Jordan ramai, yang balik mana ramai. Kemana pergi semua sekali? Ada yang buat madrasah, ada yang buat pondok, tapi ada yang tuan-tuan sekalian dia mengajar begitu saja. Dia pergi sekolah, dia balik rumah, anak murid dia balik rumah. Apa anak murid dia buat kat rumah yang dia ajar tadi, amal ke tak amal, tak tahu. Yang dia sendiri pun yang baca kitab tu amal ke tidak, tak tahu. Maka ini salah satu sistem yang menggagalkan pengamalan ilmu. Kerana amal itu juga perlu dididik. Ya tuan-tuan. Tadi saya cerita pada tuan-tuan yang madrasah yang Habib Umar, yang tu yang saya pergi, yang sahabat-sahabat lain yang pergi itu tempat yang dia pergi, dia ada pengalaman di situ. Ya, saya ada, oleh kerana saya belajar di situ, macam saya belajar di Azhar, Mesir, 6 tahun belajar di Mesir. Pagi-pagi naik bas pergi Azhar, kita duduk di Hayu Sabi'. Tuan-tuan yang pernah ada anak-anak mengaji sana kan? Dia kawasan dalam bandar ni namanya Hayu, yang kita ni section. Betul lah. Ya, dia tak panggil Korea. Tak apalah. Kita duduk di Hayu Sabi'. Azhar duduk di Husin. Ya, di Husin. Pagi-pagi kita naik bas pergi ke sana. Dia masuk dalam kelas, doktor pun datang bagi ceramah 2 jam setengah. Ya, doktor pun keluar. Ya, sekali pun tak pernah salam dalam setahun dengan doktor tu. Dia habis kelas dia keluar, pergi kelas lain pula, kita pula ke mana? Habis 1-2 jam balik kan. Ya, balik tuan-tuan nak tunggu bas lagi, nak kerja bas lagi. Sekali pun tak pernah salam dengan guru. Kadang-kadang soalan dia tahu soalan dia. Dia tahu dah anak murid dia ni, kita mengaji dengan kitab dia. Kita baca bukan mana dia hafal. Soalan dia, siapa pengarang buku ni? 30 markah. Sebab dia tahu ada anak murid dia tak kenal pun nama dia. Kita baca bukan mana lagi dalam nangis-nangis hafal. Dia tanya soalan pertama. Soalan ada 3 je. Soalan pertama, siapa pengarang? Tapi dia balik rumah, dia sembahyang tahajud ke, dia puasa ke sunat, tak tahu. Yang kita pula balik rumah, kita tidur ke, kita bangun ke, kita sembahyang ke, kita puasa, baca Quran, dia pun tak tahu. Inilah sistem barat. Ya, akhir sekali apa jadi? Jadilah ustaz. Dah dapat CD balik jadi ustaz lah kan? Bab mengaji Mesir. Dari segi hatinya dengan Tuhan, rasa keagungan, rasa kewujudan, rasa kehebatan, rasa kegerunan, rasa ketakutan, rasa ketakwaan, tak tahu ada ke tak ada. Saya dengan tuan-tuan dan puan-puan sembahyang sama. Ya, kau ustaz sama. Ya kan? Saya pun pernah lalai juga. Kadang-kadang sembahyang 2 rakaat, bangun-bangun
2 ke 3. Mana ada 2 ke 3 dah? 2 rakaat aja ada. Tak tahu tahap kelalaian kita, tak tahu hati kita di mana sekarang ini. Adakah hati kita dengan Allah atau hati kita dengan selain Allah? Betul tuan ya? Hari ini tuan dalam hati tuan, tuan rasa takut kepada Allah atau ada benda lain yang kita takut? Ada tak? Ada. Allah takut juga, tapi yang lain takut juga. Apa nama tu? Syirik. Ada harap tak kepada selain Allah? Ada. Harap kat suami kan? Kita tak pernah harap kat suami. Berapa ramai wanita yang kecewa kerana seorang suami? Kenapa? Kerana meletakkan pengharapan pada seorang suami. Sedangkan pengharapan itu hanya kepada Allah. Habis suami itu suami lah. Tak ada duit, minta dengan dia. Tapi jangan letak pengharapan pada dia. Kalau dia mati pun kita boleh hidup. Macam kita suami juga, kalau isteri mati boleh kahwin lain. Apa masalahnya? Contoh ni jangan malu pula dia. Ini sedang ada Ustaz cakap ni. Tak, contohnya. Tapi oleh kerana hati saja, hati tuan-tuan, hati kita pada hari ini, hati kita di mana hati kita? Kadang-kadang, ya Allah, aku tak tahu hati aku di mana, ya Allah. Masa aku sujud padamu pun aku masih ingat benda lain, ya Allah. Masa aku berdoa pun aku ingat benda lain, ya Allah. Kadang-kadang aku takut, ya Allah. Tak tahu aku takut pada apa sebenarnya. Betul? Takut miskin, takut sakit, takut dikecewakan, takut gagal. Sedangkan dunia ini telah disusun atur oleh Allah. Tidak pernah ada soalan pun tuan-tuan yang tidak ada makanan dia. Banyak sedikit lain cerita. Ujian itu cerita lain. Berapa ramai manusia menghirup udara, tidak pernah habis udara ini. Kerana dia telah dibahagi oleh Allah. Hatta kita menghirup udara pun kita tak tahu dah berapa banyak dah. Ada kita ingat, ada kita kira. Kita pun tak pernah kira. Tapi Allah telah susun untuk kita, jangan kita risau. Sebab tu saya pernah sebut pada tuan-tuan bahawa lahirnya kita ke dunia ni pun bukan kehendak kita pun, bukan pilihan kita pun, bukan permintaan kita pun. Tapi siapa yang lahirkan kita ke dunia? Allah. Melalui ibu kita, melalui ayah kita. Dan dia dah susun semua sekali dah. Tapi kita masih lagi keliru, masih lagi ketakutan kepada selain daripada dia. Masih lagi meletak suatu pengharapan kepada selain daripada dia. Masih ada kegerunan, ketakutan kepada selain daripada dia. Kadang-kadang takut hantu nak bangun malam, tak betul. Pada Jumaat kan banyak hantu. Entah apa kita tak tahu dah. Sama lah saya dengan tuan-tuan. Betul ya? Kadang-kadang saya tanya diri saya, ya Allah, aku ni nak apa sebenarnya, ya Allah? Aku pun tak tahu, ya Allah. Tolonglah bagi tahu pada aku, ya Allah. Aku kata aku nak syurga, ya Allah, tapi aku sembang banyak, ya Allah. Aku kata aku nak syurga, ya Allah, tapi aku tidur banyak, ya Allah. Aku kata aku nak syurga, ya Allah, tapi sebenarnya kita pun keliru sebab kita nak syurga. Itu yang masalah juga tu. Betul tuan ya? Tuan nak apa sebenarnya? Saya dah pernah tanya kan, ni datang-datang belajar ni nak apa ni? Ni datang ramai-ramai ni. Kalau duduk kat rumah kan boleh makan roti canai. Ni ramai-ramai datang ni nak apa ni? Dia pun cakap lah, nak ilmu. Ya ke nak ilmu ke nak amal? Nak amal. Ya ke nak amal ke nak pahala? Nak pahala. Ya ke nak pahala ke nak masuk syurga? Habis yang tadi kata nak ilmu, banyak nak sebenarnya. Tapi ibadah malas. Ibadah sedikit. Tapi tanya nak. Sebenarnya kita keliru. Kita nak apa sebenarnya? Nak ilmu ke nak amal? Tapi kalau tak ada ilmu tak boleh amal. Ya ke nak amal? Ke nak pahala? Macam-macam orang mengaji dah. Orang pergi universiti. Ya ke nak masuk universiti? Ya Ustaz, nak apa masuk universiti? Ngaji kat madrasah pun boleh. Sebenarnya dia nak CJ. CJ madrasah universiti kan lain. CJ madrasah kan RM500. Kalau kerja, universiti kan RM1,000 lebih. Ya. Ya betul Ustaz nak CJ. Ya ke nak CJ, kan nak kerja. Betul tak? Nak kerja dengan CJ tu. Bukan nak CJ kan? Nak kerja kan? Ya ke nak kerja, ke nak duit? Kalau kerja tak ada duit, tak kerja juga pun. Nak duit? Ya ke nak duit? Betul nak duit? Ke nak beli rumah? Ya Ustaz. Ya ke nak rumah? Ke nak berumah tangga?
Akhir sekali, ni tak habis lagi soalan ni. Tak tahu apa sebenarnya. Ya Allah, Kau berilah aku faham, Ya Allah. Apa sepatutnya yang aku faham, Ya Allah. Maka tasawuf ini memprogramkan kita, membawa kita dalam satu madrasah, meletakkan kita satu kefahaman tanpa kekeliruan bahawa yang kita nak adalah Allah. Macam Rabi'atul Adawi, Allah. Setelah kita dengan Allah, Allah bagi dunia dan akhirat kita. Kerana apa? Kerana Allah dah siap semua orang. Baca dalam satu kitab yang saya sebut tadi, tak pernah terfikir kan, kenapa aku kahwin dengan orang ni? Kenapa hari ni anak aku ada 3 je, orang lain ada 10? Kenapa dalam 3 orang ni ada seorang lelaki, 2 perempuan? Kenapa pula aku ni duduk seksa 8? Kenapa? Tuan tak pernah fikir kau tuan akan duduk seksa 9, seksa 10 masa kecil-kecil dulu? Kau tahu orang mana? Orang Johor, tapi datang duduk sini kan? Orang Melaka tiba-tiba datang duduk sini. Tuan tahu tak apa semua itu? Itulah satu susunan hidup yang Allah telah anugerahkan untuk tuan. Jangan banyak pula, ya Allah, kenapa lah aku kahwin dengan Zainab ni? Contoh dah, tak pernah tanya soalan. Kenapa lah aku kahwin dengan Pak Mat? Tak payah. Kerana Allah dah susun. Lahirnya kita akan kahwin dengan Pak Mat. Maka Pak Mat dengan Pak Mat Zainab ni kahwin, dapat apa? Dapat 3. Makanlah ubat apa pun, 3 je. Ada orang ni dia makan pil. Tak payahlah. Kalau Allah nak bagi 3 je lah. Kalau 10 lah Allah bagi. Tapi kenapa anak ni ada ni? Semua itu telah disusun oleh Allah. Sebab tu para awliya ni bila mana dia dah faham, dia tak ada satu ayat apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala ketahuilah, inna awliya Allah, para wali-wali Allah ini, la khaufun alaihim, tidak ada sedikit ketakutan ke atas mereka. Wa lahum yahzanun, tidak ada satu pun rasa kesedihan dalam jiwa mereka. Ini takutkan kemarau. Ya Allah Ustaz, takutnya saya nak tinggal anak-anak. Takut kan? Tak takut? Risaulah nak tinggal rumah. Betul ya? Tak risau. Tapi kalau tuan-tuan dah buang semua sekali itu, itu maknanya tuan-tuan dah ada satu ketenangan. Tuan-tuan hidup dalam keadaan, inilah dipanggil tasawuf. Tapi nampak dah saya sehari ini tuan-tuan, saya mengajar. Ada satu perasaan dalam hati saya sekarang ni. Setiap kali saya mengajar, saya rasa nampak. Kalau boleh saya hari ni saya nak khatam. Sebab tak ada masa kan? Ya. Tapi kadang-kadang saya, waktu saya nak santai-santai dan selesaikan mungkin. Baik, saya teruskan sikit lagi tuan-tuan di sini ya. Maka kita mesti memulainya dengan ilmu, kemudian dengan amal, agar dapat menangkap hikmahnya dari permulaan bidayah agar mencapai akhirnya nihayah, dan berpegang kepada dasar-dasar iaitu usul agar mencapai kesampaian kita kepada Allah yang dinamakan usul. Ya, dalam kita belajar tasawuf ini tuan-tuan, dia ada usul, dia ada asas-asas. Daripada usul ini dia akan ada usul, kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin tuan-tuan faham, saya dengan tuan-tuan sedang dalam perjalanan. Perjalanan ni ada 2, satu perjalanan jasad, satu perjalanan roh. Jasad ke mana dia pergi? Sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, dia 6 kaki ke bawah tanah, 3 kaki luas, kubur. Tetapi di sana ada satu lagi perjalanan yang namanya ruh ataupun qalbu, hati. Maka perjalanan hati ini tuan-tuan sekalian boleh dibawa untuk mengenal Allah, untuk merasai Allah, wujud Allah, segala-galanya tentang Allah. Itu perjalanan hati. Sebab itulah satu anugerah yang Allah bagi pada saya dan tuan-tuan yang namanya qalbu. Qalbu ni dia tidak ada sempadan. Hati ini tuan-tuan dia tak ada sempadan. Pada jangkauan rasa dia tak ada sempadan. Pada jangkauan pemahaman dia tidak ada sempadan. Sebab tu segala ilmu di hati, segala rasa di hati, segala kepercayaan di hati, segala keyakinan dan keturunan dan segala-galanya di hati. Akal sekadar memahami, tetapi sebagaimana yang saya sebut tadi, faham tidak cukup kalau tidak rasa.
Saya selalu sebut, kalau kita faham waktu bikai mani tak? Kau tak faham tak waktu bikai mani? Kau tak faham lagi? Faham? Tapi pernah rasa tak? Pernah. Maka dengan faham dan rasa itu, itulah kesempurnaan pada ilmu. Boleh ya? Baik. Maka wajib bagi seseorang ingin bertasawuf agar menimba ilmu ini daripada sumbernya, berguru kepada tokoh-tokohnya, meminum daripada tempat minuman mereka yang namanya masyarah, serta menempuh fasa-fasa yang mereka telah lalui sehingga ia mencapai apa yang telah mereka capai. Tuan-tuan sekalian, bila mana tuan-tuan ingin bertasawuf secara amali, akhir-akhir ini banyak ustaz-ustaz berbicara tentang tasawuf, mungkin secara teori, secara amali. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin bertasawuf, ingin mengambil ilmu secara rasa, maka tuan-tuan kena berguru dengan guru yang benar, yang namanya guru mursyid. Terlalu sukar, tetapi doalah kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya dalam perjalanan kerohanian kami, ya Allah, perjalanan hati kami, ya Allah, maka anugerahkanlah kepada kami seorang guru mursyid, ya Allah, yang mampu membimbing kerohanian kami. Macam guru fiqh. Guru fiqh, ada guru fiqh kan yang mengaji kitab fiqh, iaitu dia bimbing zahir kita. Rukuk kita dia betulkan, bacaan kita dia betulkan, sujud kita dia betulkan, Fatihah kita dia betulkan. Itu guru zahir, namanya guru fiqh. Ada pun guru tauhid, itu dia membetulkan i'tiqad kita. Karena sujud tanpa i'tiqad yang betul, maka semua sekali tak ada nilai. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ada pun guru tasawuf ni tuan-tuan sekalian akan menggabungkan kedua zahir dan batin kita tadi menjadi suatu rasa yang sempurna. Masa sujud itu rasa gerun, masa sujud itu rasa hina, ya, kerana tidak ada nilai pada sujud dalam sembahyang itu tanpa rasa kehambaan, namanya ubudiyah, rasa kehambaan. Sembahyang itu ibadah, dalam ibadah itu ada ubudiyah. Ubudiyah itu di hati. Okey ya? Sembahyang itu ibadah. Ibadah tak ada nilai kalau tidak ada ubudiyah, perhambaan, rasa perhambaan. Salah satu ciri rasa perhambaan, rasa hina. Masa tuan-tuan sujud ada rasa hina tak? Kau rasa mulia. Sebab ustaz-ustaz selalu disebut tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Masa sujud itu ada rasa diri itu hina tak? Ada. Ada rasa diri itu tidak ada apa-apa. Kan kita ni kan kaya kan? Ya. Orang Shah kan kaya. Masa sujud masih ada rasa kaya tak? Orang Shah kan orang berpendidikan. Betul ya? Masa sujud tak ada rasa pandai tak? Kenapa diam pula? Ada orang ni tuan-tuan, dalam sujud itu, oleh kerana pangkat dia besar, maka dia orang-orang yang mulia, dia tidak pernah rasa dirinya hina walaupun dia sujud. Bahkan kalau dia datang masjid pun minta maaf kita sebut, oleh kerana dia orang yang mulia, dia berada di sosok depan dengan kampek-kampek yang berbeza daripada orang lain. Dia tidak membuang rasa hina, rasa mulia dia. Ada orang pula yang berharta pula, tuan-tuan, dia masa dia sujud, dia tak pernah rasa dia itu miskin. Bahkan dia itu fakir, dia tak pernah rasa. Bahkan dia masih rasa dia ni berharta. Ada orang yang berilmu pula, tuan-tuan, masa dia sujud itu, dia tak pernah rasa dia ni jahil. Kenapa? Kerana dia orang yang ulama, dia orang doktor, dia profesor. Mana mungkin dia akan rasa dia tak pandai masa sujud. Maka samalah dalam sujud itu dia rasa, maka dia bangkit daripada sujud itu pun dia rasa macam itulah. Sebab tak ada orang, mana dia peduli apa dengan Tuhan. Allah kata halal, Allah kata haram, Allah kata wajib, Allah kata mesti. Apa dia peduli dengan Tuhan? Ada orang, tuan-tuan, saya minta maaf, saya sebut ni untuk kita lah ya. Orang-orang tu siapa pula ustaz? Kita lah. Tapi kadang-kadang bahasa, ada orang, bukan kita kan,
Orang. Habis kita tu siapa? Ada orang ni contohnya dia pakar undang-undang. Dia sujud kepada Allah, dia masih merasakan bahawa dia lah manusia yang pakar undang-undang. Dia bangkit daripada sembahyang, dia bagi salam, maka dia masih lagi tidak mahu akur dengan undang-undang Tuhan. Kenapa? Kerana dia pakar undang-undang. Dia sujud pada Allah pun, dia tidak pernah rasa bahawa Allah lah yang sebenarnya pakar undang-undang. Lepas tu apa yang ada hari ini, satu benda tak selesai. Betul? Orang yang bijak ekonomi, pakar ekonomi, dia sujud kepada Allah pun dia tak pernah rasa bahawa dia tak pandai ekonomi. Yang ekonomi Allah lah yang boleh menyelesaikan seluruh masalah ada yang ada ini. Dia bangkit dan keadaan dia masih lagi. Sebab tu dia peduli apa dengan undang-undang dan ekonomi Allah. Dia masih berpegang dengan riba yang dia ada. Apa yang kata sujud sebenarnya? Kepada siapa yang kita sujud sebenarnya? Dan apa yang kita rasa dalam sujud sebenarnya? Apa? Ha? Betul kan? Betul? Yang diri berilmu sujud maka bangkit dan kadang rasa berilmu. Yang diri itu kaya lepas sujud bangkit dan kadang masih merasa kaya. Yang diri itu berkuasa sujud pun masih bangun dan kadang rasa hidup dia berkuasa. Maka kadang-kadang mencabar kuasa Allah. Betul? Betul tuan. Diam aja. Tapi bila mana balik akhirat nanti terhegeh-hegeh nak minta syurga dengan Allah. Allah mana nak bagi? Syurga ini hanya untuk hamba. Hamba itu adalah hina. Hamba itu ialah tidak memiliki segala-galanya. Selama mana hamba itu merasai mulia, selagi hamba itu merasai memiliki, itu bukan hamba. Kita tahu tak apa makna hamba? Kita ni siapa sebenarnya? Hamba. Tahu tak apa makna hamba? Hamba ini hina. Yang mulianya Tuhan. Hamba ini tidak memiliki, yang memilikinya Tuhan. Hamba ini tidak berilmu, yang berilmunya Tuhan. Hamba ini tidak berkuasa, yang berkuasanya Tuhan. Dan